الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Bermaksud sesungguhnya kisah-kisah para nabi itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang yang mempunyai akal. Kisah para nabi yang terkandung dalam Al-Quran itu bukanlah cerita yang diada-adakan, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai hidayah petunjuk serta rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Surah Yusuf ayat 111. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah serta diperkukuhkan iman mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Bersempena 10 Muharram yang disebut sebagai Hari Ashura, member akan membicarakan khutbah pertama merenung hikmah sirah Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran memaparkan berbagai kisah para rasul terdahulu untuk diambil pengajaran, dijadikan iktibar dalam kehidupan. Kisah Nabi Musa alaihissalam merupakan kisah yang paling banyak tercatat dalam Al-Quran, menunjukkan banyak iktibar yang perlu umat berikan perhatian. Peristiwa Nabi Musa alaihissalam mencapai kemenangan dan diselamatkan daripada dikejar Fir'aun dan para tentaranya telah berlaku pada hari Ashura. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bermaksud ketika baginda sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, didapati golongan Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu berpuasa pada hari ini?" Mereka menjawab, "Hari ini hari yang mulia, karena Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya." Lalu Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari ini sebagai tanda kesyukuran. Disebabkan itu kami pun turut berpuasa. Muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaum Bani Israel yang ketika itu berada di bawah pemerintahan Fir'aun, seorang raja yang bersikap angkuh, bongkak, sombong dan zalim, melakukan penyiksaan sehingga tergambar membunuh setiap bayi lelaki yang berada atau dilahir di bumi Mesir. Apabila Fir'aun mendapati dakwah Nabi Musa alaihissalam mendapat sambutan dan semakin berkembang dalam kalangan rakyatnya, Fir'aun memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang beriman dibunuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam berhijrah, membawa kaumnya keluar dari bumi Mesir. Fir'aun mengetahui perancangan tersebut. Fir'aun lalu mengarahkan seluruh tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam, seperti yang diperlihatkan dalam ayat 61 hingga 66 surah Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. فأوحينا إلى
البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. Bermaksud, maka ketika kedua-dua golongan itu ternampak antara satu dengan yang lain, berkatalah para pengikut Musa, kita benar-benar akan tertangkap. Musa menjawab, tidak sekali-kali akan berlaku demikian. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa bersamaku dengan pemeliharaan dan pertolongannya. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Setelah dipukul, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan menjadi seperti gunung yang besar. Dan kami tingkatkan golongan yang lain ke situ. Dan kami selamatkan Musa dan orang yang bersama-samanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain yang mengejar mereka. Ayat-ayat yang saya bacakan itu menggambarkan keadaan yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Ketika kaumnya merasakan bahawa mereka akan tertangkap oleh Fir'aun yang semakin hampir, sementara pergerakan mereka terhenti kerana tiada tempat selamat untuk dituju. Nabi Musa alaihissalam mengajar kaumnya agar meletakkan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua urusan kehidupan. Dalam menempuhi perjalanan kehidupan, jiwa harus dibekalkan dengan ketakwaan, disemai keyakinan yang utuh serta keimanan yang tinggi pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat wajib insaf bahawa setiap ujian yang telah ditakdirkan dalam surat Al-Qadar dan Qadar Ilahi bertujuan melihat sejauh mana kepercayaan dan kebergantungan hamba-Nya terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha mentadbir segala urusan. Ujian kesakitan, kehilangan orang tersayang, kesempitan hidup dan sebagainya memerlukan umat untuk sentiasa bersangka baik kepada Ilahi, di samping tidak berputus asa dengan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah Nabi Musa alaihissalam untuk memukul laut merah dengan tongkat yang ada di tangannya. Dengan penentuan Ilahi, kaumnya menyaksikan keajaiban luar biasa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut terbelah kepada laluan yang membolehkan kaumnya menyelamatkan diri. Apakah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk Nabi Musa memukul laut terlebih dahulu, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menurunkan bantuan pada bila-bila masa sahaja. Perintah tersebut mengisyaratkan kepada umat bahawa dalam setiap urusan kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki umatnya berusaha dan tidak hanya duduk sambil mengharapkan bulan jatuh ke riba atau inginkan kejayaan tanpa usaha. Umat Islam diwajibkan bekerja, berusaha menyempurnakan amanah dan berusaha menambah bakti demi masa hadapan agama, bangsa dan negara. Umat Islam tidak wajar mensia-siakan usia dan masa lapang. Sebaliknya, hendaklah dimanfaatkan dengan kegiatan yang mendatangkan kebaikan. Mengambil pengajaran daripada kisah yang Khatib sampaikan, umat wajib berada di atas landasan tauhid. Umat harus bangkit menggolak langkah, menyemai semangat juang yang tinggi, berpandukan ilmu yang sahih, dikembangkan dengan usaha, doa dan tawakal kepada Ilahi. Selagi umat sekali yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pertolongan akan hadir dalam bentuk yang tidak disangka-sangka.
walau seberat mana ujian yang ditemui. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, member menitipkan beberapa saranan. Pertama, setiap dugaan yang dihadapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji tahap ketabahan, keyakinan dan keimanan insan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tercantum dalam Al-Quran kisah-kisah kegigihan para nabi menyampaikan seruan ilahi menghadapi berbagai cabaran dan ujian, dan pada akhirnya mencapai kejayaan dengan pertolongan dan mukjizat kurniaan ilahi. Kisah perjuangan para nabi hendaklah diceritakan dengan olahan yang berjaya menarik minat dan menyemaikan rasa penghargaan anak-anak kepada pengorbanan yang dilakukan oleh para nabi dalam memenuhi perintah ilahi. Ketiga, kesungguhan dan ketabahan para nabi memenuhi amanah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah dijadikan sumber rujukan dan sumber ilham kepada setiap umat melakukan yang ma'ruf dan menolak yang munkar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.